Semua gambar dan video digunakan untuk tujuan ilustrasi sahaja dan tiada kena-mengena antara yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam siri kedua segmen kisah misteri dan mistik. Jadi harap semua penonton dan subscriber semua dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Jadi untuk episod kali ini agak lain daripada yang lain. Sebab kami putuskan untuk siri kedua ni mencari cerita-cerita seram tentang tempat-tempat yang berhantulah kata orang kan. Jadi episod kali ini kami keluarkan juga kisah ni sebab bila baca tu memang seram daripada someone ni, dan anda semua mungkin dah dapat sedikit intipati ataupun teras cerita pada kali ini melalui tajuk video. Jadi macam biasa, teruskan menonton, dan jika anda berminat dengan video yang kami hasilkan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus menyokong kami. Jadi saya tak nak buang masa anda semua. Jom kita mulakan cerita kita pada episod kali ini berkaitan dengan kucing. Baiklah, untuk kisah pertama pada episod kali ini, kami terima satu email yang dikirimkan kepada kami daripada Mila, iaitu bukan nama sebenar, di mana kata Mila, beliau ni salah seorang viewer ataupun penonton video lama kami tentang kejadian pelik funfair di Port Dickson. Tapi saya bukan nak bercerita pasal funfair, walaupun sebenarnya banyak lagi cerita hantu yang berlaku di kalangan penduduk berdekatan yang boleh dikatakan kerap datang, yang mereka kongsi sendiri di dalam grup penduduk Negeri Sembilan di Facebook. Tapi apa yang saya nak ceritakan ni terjadi pada diri saya sendiri. Jadi kata Mila, saya ni memang pecinta kucing, di mana rumah saya sendiri saya ada dekat 6 ekor kucing. Jadi kalau saya keluar di mana-mana, kalau saya nampak je kucing jalanan, mesti saya akan cuba tegur, beri makanan dan bermanja dengan haiwan comel ni, sebab itu dah memang tabiat saya, kata Mila. Jadi kata Mila juga, beliau ni kerja memang berdekatan dengan rumah di mana Mila tinggal. Jadi jarak dari rumah ke tempat kerja memang tak sampai 7-8 km. Jadi naik Grab memang pilihan Mila, walaupun Mila sendiri ada kereta kepunyaan suami, tapi jarak perjalanan mereka ni bertentangan antara satu sama lain. Nak dijadikan cerita, pada satu hari itu, jabatan di syarikat di mana Mila bekerja ada menyambut farewell ataupun majlis perpisahan staf yang bersara, dan kebetulan ada juga yang dapat kerja di tempat lain kan. Jadi lepas tamat waktu bekerja tu, mereka semua bergerak ke hotel yang berdekatan dengan tempat kerja mereka. Jadi selepas selesai majlis perpisahan tu, Mila putuskan untuk singgah ke kedai runcit untuk membeli keperluan dapur, dan jarak dari kedai ke rumah cuma selang 2 buah taman perumahan. Semasa dalam perjalanan pulang tu, kata Mila, waktu tu tak adalah lewat sangat, mungkin lingkungan dalam pukul 8-9 malam macam tu, Mila ternampak ada seekor kucing kaliko. Kucing kaliko ni yang berwarna oranye, hitam, putih, dan seekor anjing yang agak besar saiznya menyebelahi antara satu sama lain. Jadi nampak jelas bulu kucing tu tegak, macam tengah bergaduh dengan anjing ni. Jadi saya pun bukan berani sangat, kata Mila, dengan anjing, tapi risau juga anjing tu gigit kucing tu, tak pasal-pasal saya pula digigitnya, kata Mila. Tapi apa yang peliknya, budak 2 ekor ni dorang tak bising pun, tapi kedua-dua ekor ni memandang tepat ke kerusi atas tembok batu yang mengelilingi taman permainan yang dipisahkan dengan longkang kecil antara jalan raya dan taman. Rupa-rupanya kucing dan anjing tu memandang seekor lagi anak kucing hitam betul-betul atas kerusi batu, mungkin dalam usia 3-4 bulan macam tu lah, kata Mila. Sebab kata Mila, kalau pecinta kucing tu tahulah saiz dia macam mana. Jadi tak lama kemudian anjing dan kucing tu berunduh, sambil membuat bunyi macam sedang ketakutan dan terus berlari. Jadi terkejut Mila dibuatnya. Dah kenapa budak 2 ekor ni kan? Buat aku terkejut je, kata Mila. Jadi entah dari mana, bila Mila menoleh ke arah anak kucing hitam tu, jadi seekor anak kucing jadi 2, dan dalam sekelip mata dari 2 jadi 3, dan dari 3 jadi 5, dari 5 jadi 6.
Jadi apa yang membuatkan Mila jadi tak selesa? Kawasan taman perumahan tu majoritinya penduduknya adalah berbangsa Cina lah. Jadi secara tiba-tiba Mila dikejutkan oleh bunyi nyalakan anjing lebih dari seekor. Anjing ni dah kenapa? Kata Mila. Amoy, sini! Jadi kedengaran ada suara seorang pakcik yang berbangsa Cina yang memanggil Mila. Jadi sedang dalam ketakutan tu, Mila pun menghampirilah pakcik tu, uncle tu. Jadi uncle tu cakap apa tahu? Dia kata, you jangan duduk sana, you duduk sini. Mila pun pelik lah, kenapa? Tanyalah kenapa uncle. Sambil bulu roma lah, tengkuk meremang tu bukan sekejap tau, dia macam berpanjangan. Jadi menggigil bila Mila tengok betapa buasnya anjing milik uncle tu menyalak. Jadi apa uncle tu cakap membuatkan Mila makin terasa seram, iaitu you jangan duduk sana, banyak sister sana, you duduk sini dulu Amoy. You rumah mana Amoy? Jadi Mila pun macam pelik, sister? Apa benda uncle ni cakap kan? Mana ada orang? Bukan atas tembok batu tu kucing ke? Kenapa dia nampak benda lain, aku nampak benda lain? Tiba-tiba keluar lagi seorang aunty, mungkin isteri kepada uncle tu, nasihatkan Mila supaya sudi terima pertolongan uncle untuk menghantarkan Mila ke rumah lah. Jadi Mila terpaksa tolak dengan baik dan memutuskan untuk menelefon suami untuk datang jemput Mila. Jadi sedang masa tengah menunggu tu, terus terang Mila cakap perasaan seram tu masih ada, diikuti dengan bulu roma meremang tu entah kenapa berpanjangan. Dia tak berhenti, kata Mila. Jadi uncle dengan aunty tu tanpa henti berborak dengan bermacam-macam topik bualan. Mungkin mereka cuba tenangkan Mila sebab Mila ni betul-betul rasa gelisah. Jadi bila jawab pun terketar-ketar. Jadi aunty tu pun cakap, jangan risau, kita sama-sama tunggu you punya suami di sini, dia kata. Dari jauh lah Mila dah nampak kereta milik suami sambil melambai-lambai. Suami pun keluarlah dari kereta sambil memerhati kawasan sekeliling. Dan uncle tu pun terangkan situasi apa yang berlaku kepada suami. Jadi setelah suami ucapkan terima kasih kepada uncle dan aunty tu, kami berdua pun beredar untuk pulang. Jadi suami saya tanya, mana awak nampak benda tu? Kata Mila, sumpah saya nampak bang. Dekat kerusi atas tembok batu tu ada 6 ekor kucing hitam. Tapi saya tak nampak pula susuk tubuh orang. Kerusi? Atas tembok tu? Saya nampak tadi masa saya sampai. Tapi mana ada kucing? Jadi Mila terdiam sebab Mila yakin sebelum dia masuk ke dalam kereta, sempat Mila menoleh ke arah kerusi atas tembok tu. Ternyata ada lagi 6 ekor kucing hitam tepat memandang ke arah kami berempat. Baiklah, kisah kedua ni pula terjadi kepada Hakim, iaitu adik bongsu kepada Mila. Jadi Hakim ni masih menetap di Kedah bersama kedua ibu bapanya serta beberapa lagi ahli anggota keluarga yang lain lah yang masih belum lagi berkahwin. Jadi sudah menjadi kebiasaan keluarga kami, katanya, kami akan bagi lebihan makanan yang akan kami gaulkan bersama nasi pada kucing-kucing liar yang berada di belakang rumah. Jadi memang banyak, katanya, mungkin kucing-kucing liar ni dah tahu memang akan ada orang yang akan bagi makan lah dekat situ. Jadi nak dijadikan cerita, kejadian seram ni berlaku kepada Hakim apabila Hakim ada meminta izin untuk buat open house lah pada ahli keluarganya untuk meraihkan hari jadinya dan menjemput kawan-kawan taman yang lain. Jadi disebabkan Hakim ni masih bersekolah, jadi inilah masanya untuk dorang ni keluar malam bermain-main sebab kebiasaannya ibu bapa ni memang melarang anak-anak keluar bermain pada waktu malam lah. Jadi kebetulan hari tu hari Khamis malam Jumaat, sesuailah untuk mereka teruskan untuk buat barbecue sebab Kedah Jumaat memang cuti. Jadi setahun sekali, bukan selalu, jadi mereka pun setuju. Setelah selesai makan-makan dalam pukul 11 malam macam tu, jadi Hakim pun tolonglah mak ayah mengemas, asingkan sampah, mana saki-baki makanan yang boleh bagi kucing makan, mereka akan asingkan. Jadi apabila kedua ibu bapanya naik ke bilik untuk berehat, Hakim masih berada di belakang rumah lah. Letak makanan untuk kucing-kucing liar makan kan, dan bermain api, katanya, berbakikan lebihan arang yang ada.
Jadi kata hakim, dia ni pelik, hairan sebab tak ada seekor pun yang datang untuk makan. Mungkin sebab malam kot, mungkinlah kan. Jadi jam pun dah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Jadi hakim memutuskan untuk mandi sebab satu badan dah berbau asap. Jadi bila dah mandi, kata hakim, mata ni pula segar, tak boleh tidur. Lagipun esok cuti. Jadi masa hakim tengah bermain game, tunggu masa untuk mata mengantuk lah katanya. Jadi hakim rasa haus, lalu dia pun nak ke dapur. Jadi masa dalam perjalanan tu, hakim ni memang malas nak buka lampu sebab kebiasaannya dekat dapur tu memang terang, sebab ada jiran yang pasang lampu malam di belakang rumah. Tapi masa hakim nak capai cawan tu, hakim ada terdengar ada bunyi binatang yang sedang melahap macam sedang makan sesuatu. Selain dari bunyi binatang yang sedang rakus makan, diiringi dengan bunyi kucing yang mendesis dan bergaduh, macam bunyi bergaduh. Jadi hakim terkejut dengan apa yang dia nampak. Jadi terkejut apabila hakim ternampak ada entiti terbaring, kepalanya botak yang bergesel di atas tar jalan di tempat sisa makanan yang hakim letak awal tadi. Jadi hakim terkejut dan hampir mengeluarkan bunyi, tapi sempat hakim menutup mulutnya, tapi entiti tu macam berhenti. Mungkin terdengar suara hakim, mungkin. Tapi makhluk tu teruskan menggesel kepalanya, melahap sisa makanan tu. Jadi mungkin lebih dari 7 ekor kot katanya, kucing. Macam tengah menghalau lah makhluk tu dengan mendesing, mencakar, gigit. Memang kecoh time tu. Jadi terkejut hakim bila seekor kucing dalam rumah pula tu mendesing dan mengeluarkan bunyi macam bunyi amaran sambil memandang ke arah makhluk tu dari tingkap dapur. Jadi hakim pun dalam hati lah cakap, kau ni dah kenapa? Nanti benda tu datang macam mana? Detik dalam hati hakim. Jadi sedang dalam ketakutan tu, hakim memang tak tahu nak buat apa. Nak bergerak tak boleh, nak menjerit takut lagi teruk jadinya kan. Masa tu kata hakim, dia hanya mampu pejam mata dan baca surah-surah yang dia tahu. Terus teranglah kata hakim, bila dia tengah baca tu memang berterabur, jantung dah laju berdegup. Jadi bila hakim cuba buka mata secara perlahan, sekilas pandang memang nampak makhluk tu beredar. Dia macam kain diterbangkan angin ke arah longkang sambil dikejar kucing yang ada dekat situ. Jadi ketika itulah hakim lari macam tak ingat dunia, masuk ke dalam bilik, tutup lampu, berselimut. Biasanya kalau orang tengah takut tak tutup lampu, tapi dalam kepala hakim memang tak nak tengok ataupun nampak apa-apa ketika berselimut. Jadi malam tu memang susah nak tidur kata hakim. Makin pejam makin terbayang katanya. Tapi apa yang membuatkan hakim masih dalam keadaan takut, menggelabah, gelisah, macam-macam lah. Bila masa pula kita orang ni bela kucing dalam rumah. Tambahan Mila, memang saya ni pecinta kucing, tapi cuma saya seorang, bukan family saya yang membela kucing. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung video. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab anda semua tengok sampai ke bahagian kesimpulan kami. Jadi bagi kami, cerita Mila ni memang menarik sebab dia sangat terperinci kan. Jadi kata orang, binatang ataupun bayi memang boleh nampak apa yang tak boleh kita lihat dari mata kasar. Katakanlah bila terjadi dekat diri kita sendiri. Jadi bila macam tiba-tiba kan anjing menyalak ke apa ke, cepat-cepatlah kita beredar ataupun ambil jalan lain ke kan. Satu lagi, kita tahu makhluk jin ni suka tempat yang kotor. Dan banyak juga nasihat bila kami baca cerita-cerita seram di Blogspot lah, kebanyakannya kan. Kalau lebihan makanan macam tulang ni, seelok-eloknya buanglah di luar rumah sebelum tidur untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku. Jadi untuk kisah pertama, yang seorang nampak sister, yang seorang nampak kucing, suami pula tak nampak apa. Hakim pula terus nampak benda tu, tapi ada benda lain pula dalam rumah. Sebab dia kata kucing diorang memang tak bela, tapi kat dalam rumah tu kucing apa tu? Kita orang pun tak tahulah kucing tu apa sebenarnya. Sudah jiwa kacau. Jadi episod kali ini tamat di sini saja. Jadi terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod kali ini sampai ke penghujung. Dengan ini sekian saja dari kami. Assalamualaikum dan bye-bye.